Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita lihat beberapa contoh mudah penggunaan Manning equation dan juga perkiraan berkenaan dengan open channel ini. So, kita lihat soalan 1. Determine normal discharge for a 200 mm inside diameter common clay drainage tile running half full if the slope drops 1 meter over 1000 meter. So, kita anggap bahawa kita ada pipe bulat di sini. So dengan diameter sama dengan 0.2 meter. Okay, half full, so maksudnya dia adalah 0.1 meter di sini. Dan kita diberi bahawa ia adalah common clay drainage tile. Okay, maksudnya nilai N di sini adalah nilai N yang tertentu. Okay, so jadi soalan dia, slope diberi 1 meter over 1000. Jadi kita boleh imagine bahawa kalau dia slope macam itu, dia penurunan 1 meter untuk setiap 1000 meter. So jadi bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah? So ini adalah data yang perlu kita dapatkan daripada persoalan. Pertama, nilai N di sini, sepatutnya kita dapatkan nilai N di sini berdasarkan table, tetapi untuk kita memudahkan pengiraan, saya terus beri aja dalam soalan. So jadi awak kena bear in mind bahawa nilai N tu sebenarnya kita dapat daripada table. So kita pergi kepada A kita kata seperti yang pernah kita bincangkan, dia cross sectional area adalah nilai cross sectional air yang ada di dalam pipe tersebut. Dan wetted parameter adalah kawasan yang dibasahi oleh air tersebut sahaja. So maknanya separuh bulatan. So kita boleh mengira nilai tersebut sebagai berikut. Nilai A kita boleh dapat sebagai 0.0157 meter square. Wetted parameter kita boleh dapat sekitar 0.3142 meter. Dan kita boleh mengira nilai kita boleh mengira nilai hydraulic radius sebagai 0.05 meter. So nilai slope di sini, kat sini mungkin kita kata menjadi tanda tanya. Adakah kita ingin menggunakan tangent 0.001 atau sebagainya? Okay, jawapannya memadai untuk kita memasukkan sahaja nilai 0.001. Kerana apa? Kerana kita perlu faham tangent adalah bertentangan bahagi bersebelahan ataupun kita kata y over x. Dan di dalam nombor 0.001, ia sebenarnya adalah 1/1000. So jadi ini sekaligus telah melambangkan nilai tangent. Oleh itu, nilai S di sini hanyalah sama dengan 0.001. Tidak perlu untuk kita buat tangent 0.001. Nanti jawapan menjadi salah. So setelah kita masukkan ke semua nilai, so kita boleh dapati bahawa nilai kadar alir di sini adalah sama dengan 5.18 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per second. Okay, so di sini kita contoh yang kedua. Calculate slope of channel if normal discharge is 50 feet square over second. Channel is formed unfinished concrete. So kenapa diberi nilai jenis open channel di sini, jenis slope, jenis saliran di situ, kerana nilai N perlulah kita cari berdasarkan table. Okey, cuma yang perlu kita faham, kita menggunakan feet over second. Oleh itu, ia adalah English unit. Jadi kita perlu faham sekiranya kita menggunakan Manning equation, kita perlu membuat sedikit perubahan pada equation kita. So jadi ini adalah equation kita. Okey, tetapi kita kata kita menggunakan nilai 1.49 kerana rumus yang kita gunakan ialah British unit. Seterusnya kita boleh mengira nilai A sebanyak 12 kaki square, wetted parameter 9.66 kaki. So kita boleh mengira hydraulic radius 1.24,
Okey, dan seterusnya nilai N daripada tabel. Saya beri aja di sini sebanyak 0.017. Dan di dalam soalan ini, di dalam soalan ini dia kata calculate slope. Maksudnya dia tidak minta kita untuk mengira kadar alih. Oleh itu kita hanya play around dengan equation. So mencari slope bermaksud nilai S square di sini. S square root. Oleh itu rumus kita boleh ubah seperti ini. Kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat nilai S sebanyak 0.00169. So apa yang perlu kita faham daripada 0.00169 ialah kita boleh mengatakan bahawa ketinggian channel akan berkurangan 1.69 kaki untuk setiap 1000 kaki panjang. So yang ini yang saya harap awak dapat pelajar dapat faham tentang nombor yang kita dapat daripada pengiraan. Okey, yang ini kita pergi kepada trik lain dalam menyelesaikan masalah open channel. Okey, katakan soalan ini minta kita yang tentukan apakah design. So kita soalan berbunyi, design a rectangular channel in form finished concrete, unfinished concrete with below mentioned specification. Normal flow rate 5.75, S 1.2%, normal depth half of the width of the channel. Okey, oleh itu oleh kerana kita ingin melibatkan design atau sebagainya, selalunya orang akan menggunakan combination equation seperti ini. So kita akan ada AR kuasa 2/3 sama juga dengan NQ over S kuasa 1/2. Okay, cuma di dalam soalan ini dia tidak beri nilai lebar dan juga tinggi. Apa yang diberikan dalam soalan ialah normal depth is equal to half of the width of the channel. So maksudnya jika kita anggap lebar ini adalah B, kedalaman dia adalah B/2. Jadi walau bagaimanapun kita kata kita terpaksa meneruskan pengiraan kerana kita faham sekiranya kita tidak ada unknown. Sekiranya kita ada unknown, kita mungkin boleh dapat equation untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita kena teruskan juga pengiraan. Okay, selalunya dalam soalan yang melibatkan design macam gini, kita bermula dengan menggunakan rumus ini. Seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini, kerana di dalam rumus ini, kita boleh nampak di sebelah kiri akan fokus kepada reka bentuk channel tersebut dan di sebelah kanan akan fokus kepada aliran, had laju air dan sebagainya. Okey, jadi kita selesaikan yang di sebelah kanan dulu. Jadi kita ada NQ over S kuasa 1/2. So kita tahu bahawa N sama juga dengan 0.017. So nilai 0.017 ni kita ambil daripada tabel. Okey, selalunya di dalam soalan saya akan berikan dalam soalan lah. So jangan risau, cuma yang ini mungkin saya tak nyatakan di sini. Jadi kita ada tabel, kita tengok form unfinished concrete adalah sekitar 0.017. Kemudian kadar alih diberi sebagai 5.75 normal flow rate. So kita masukkan 5.75 dan kemudian kita ada slope sebanyak 1.2%. So 1.2% sama dengan ialah 1.2 bahagi 100. So kita ada 12 over 1000. So jadi kalau 12 over 1000 ni sama dengan 0.012. So jadi kita masukkan 0.012, punca kuasa 2, so kita boleh dapat 0.892. Okey, itu pengiraan untuk di sebelah kanan. Okey, kita cuba menyelesaikan pengiraan untuk di sebelah kiri. Okey, untuk di sebelah kiri kita mungkin boleh mengira nilai A. So nilai A ni apa? Nilai A ialah cross sectional air yang ada di dalam open channel tersebut. So kita beranggapan bahawa lebarnya adalah B, ketinggiannya adalah B/2. Oleh itu kita boleh mengira nilai A sebagai B square over 2.
Kemudian kita boleh mengira weighted parameter. Weighted parameter maksudnya kawasan yang dibasahi oleh cecair. So kita ada kawasan tepi, kita ada kawasan bawah dan kita ada bahagian tepi di sebelah sana. So kita boleh mengira sebagai B per 2. Okay, kita kata B per 2 campur B per 2 campur B. So kita ada total 2B. So kemudian kita boleh mengira hydraulic radius A dibahagikan dengan WP. So kita ada B kuasa 2 per 2 dibahagikan dengan 2B. So kita darabkan dengan 1 per 2B. So jadi kita ada 4. So nilai B di sini kita boleh potong. So kita boleh dapat B per 4. So kita boleh mengira, kita boleh nyatakan hydraulic radius adalah sama dengan B per 4. Oleh itu kita masukkan di dalam equation. So kita boleh masukkan di dalam equation. So kita ada B kuasa 2. B kuasa 2 per 2. So kita ada darabkan dengan B per 4 kuasa 2 per 3 sama juga dengan 0.892. So dari mana kita dapat 0.892 ini? So 0.892 sebenarnya kita dapat dengan kita memasukkan nilai NQ over S square root. So kita dapat 0.892. So jadi kat sini kita equalkan dengan 0.892 dan kita kata by hook or by crook kita kena mencari apakah nilai B untuk rumus ini. So apa nama tu, saya harap awak boleh buatlah kerana kita tengok daripada equation ni kita hanya ada satu equation dan unknown. Maksudnya parameter yang kita tidak ketahui ialah apa nama tu hanya satu unknown. So jadi kita boleh mencari. Okey, seterusnya kita cuba melihat soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4 dikatakan in a rectangular channel as mentioned in example 03, the final width was set at 2 meter and the maximum discharge is 12 meter cube per second. Find the normal depth with this maximum discharge. So maksudnya dia ingin tahu sekiranya kita telah limitkan, maksudnya kita nak buat design lebar parit kita adalah 2 meter. Kemudian kita kata maximum discharge adalah 12 meter padu per second. Jadi kita kena anggarkan apakah normal depth untuk keadaan ini. So normal depth di sini lebih kepada ketinggian air. So maksudnya kalau ketinggian air adalah 0.8 meter, mungkin kita boleh membuat kedalaman parit tu 1.2 meter. So maksudnya kita boleh provide safety factor. Kalau air bertambah, so masih lagi ada certain percentage yang selamat. Itu di antara idea pengiraan di dalam open channel. Okay, so kita ada equation di sini. So kita kata kita ada equation di sini. Saya menggunakan equation yang ini kerana dia lebih kepada design sesuatu open channel. So saya selesaikan untuk bahagian NQ over S square root. So kita masukkan nilai N sama dengan 0.017. So nilai N ini akan diberi dalam table. So dalam soalan, nilai tersebut akan diberikan. So Q kita dah tetapkan sebagai 12. So kita masukkan nilai 12 di situ. Dan nilai slope juga sama seperti soalan sebelumnya. Kita menggunakan 0.012 dan kita boleh dapat nilai 1.8622257. Kemudian kita membuat pengiraan untuk geometrical part AR kuasa 2/3.
So A adalah flow cross sectional area. So di sini kita boleh mengira sebagai 2 darab Y. So kita ada 2Y. Weighted parameter kita boleh mengira Y campur 2 dan campur Y lagi. So kita ada 2 campur 2Y di sini. Kemudian kita boleh mengira hydraulic radius sebagai A over WP dan kita boleh menulis RH sebagai 2Y over 2 campur 2Y. So walaupun nombor ini tidak mudah untuk diselesaikan, kita kata kita terpaksa meneruskan pengiraan. Jadi kita masukkan di dalam rumus di sebelah kiri ini, so kita boleh dapat nilai seperti ini. Kita boleh dapat 2Y darab 2Y per 2 campur 2Y kuasa 2 per 3 sama dengan 1.8622557. So untuk untuk equation ini kita kata selalunya kita tidak boleh menyelesaikan secara terus kerana nilai Y dia tu agak sukar untuk kita cancel. Okay, walau bagaimanapun kita boleh menyelesaikan dengan cara yang paling mudah iaitu trial and error. So trial and error ni selalunya kita gunakan kalau bukan online final lah. Kalau bukan online test, kita terpaksa guna trial and error. Trial and error tu maksudnya kita try masukkan agak-agak Y sama dengan 1.5. Masuk, dapat tak jawapan 1.86. Okay, kalau masih besar lagi, mungkin awak dapat 3, so kita kena buat lah Y mungkin 0.8. So sehinggalah awak mendapat jawapan yang tepat. Okay, oleh kerana kita test akan menggunakan online mode, oleh itu saya benarkan pelajar untuk menggunakan Excel sheet. So cara yang mudah Excel sheet maksudnya macam mana? Kita kena buat try and error calculation juga, tetapi Excel yang buat lah. Cuma saya harap awak dapat pandai menggunakan function equation di dalam Excel. Sehinggalah awak mendapat nilai 1.86. Dan daripada Excel sheet yang saya buat, saya dapati bahawa nilai Y adalah 1.348 meter. Jadi saya tunjukkan Excel sheet tu macam mana. So jadi maksudnya kalau katakan kita buat equation di sini. Okay, kita buat equation di sini dan kita berikan nilai nilai Y. So kita masukkan dalam keadaan 3 titik perpuluhan, 1.3414248 dan sebagainya. Kita dapati angka yang paling dekat dengan 1.86 ni. So 1.86 ni yang inilah 1.862257. Jadi kita kata kat sini adalah 2291. Okay, mungkin berbeza sedikit. So jadi kita kata memadai untuk kita ambil nilai Y sebagai 1.348 sebagai jawapan untuk permasalahan ini. So memang cara try and error method sahaja yang boleh menyelesaikan masalah ini. Okay, satu lagi perkara, sekiranya pelajar mahir untuk menggunakan kalkulator, sebenarnya pengiraan ini, pengiraan rumus ini, boleh dibuat dengan menggunakan kalkulator saintifik yang pelajar ada. Cuma saya tak dapat nak bantu, saya pun agak kurang arif dalam penggunaan kalkulator tersebut. Tetapi tidak salah, pelajar hanya menyatakan pengiraan dibuat dengan menggunakan scientific calculator, oleh itu nilai normal depth sama dengan 1.348. So ini adalah contoh contoh penyelesaian menggunakan try and error pada Excel sheet.